Assalamualaikum, nama saya Mirzam bin Marzuki, nombor pendaftaran 13 DKM 20F1009. Saya dari kelas DKM S2. Saya dan kumpulan saya akan menerangkan tentang penemuan saintifik mengenai bayi khinzir dari perspektif sains dan Islam serta aplikasinya dalam kaedah fiqh. Untuk mengetahui khinzir adalah haram sama ada disentuh, dibela atau dimakan oleh manusia, bukan hanya kepada umat Islam saja. Khinzir juga diharamkan kepada semua umat Islam kerana segala perkara yang membawa kemudaratan adalah haram bagi manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah mengharamkan kepadamu bangkai, darah dan daging babi. Surah Al-Baqarah ayat 173. Dengan dalil ini jelaslah kepada kita bahawa daging babi dan produk-produknya diharamkan oleh Allah secara mutlak ke atas semua Islam. Setiap perkara yang diharamkan Allah pasti mempunyai sebab dan rahsianya. Istilah dalam bahasa Melayu adalah disebut babi, dan ia dikatakan salah satu daripada tiga kota kata asli bahasa Melayu, babi, padi, besi. Perkataan lain bahasa Melayu merupakan kata-kata pinjaman dari bahasa Arab yang pernah dipopularkan satu masa ialah khinzir. Dalam bahasa Arab, mufradnya singular kata tunggal disebut khinzir, manakala jamaknya plural kata jamak khanazir. Bahasa Inggeris disebut pig atau swine. Bahasa saintifiknya swine. Babi betina dewasa disebut sow, manakala yang jantan disebut boar. Wild-born bermaksud babi hutan. Anak babi disebut piglet, manakala daging babi disebut pork. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada Afiq Safwan untuk meneruskan pembincangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Afiq Safwan bin Cik Ismail dan nombor matrik saya ialah 13 DKM 20F1037. Saya akan menyambung isi yang seterusnya. Hukum daging khinzir, kesemua dalil daripada Al-Quran seperti yang telah disebutkan di atas menerangkan bahawa lam al-khinzir atau daging babi itu diharamkan untuk kita, umat Islam. Berdasarkan nas ini, jumhur ulama menghukumkan semua yang ada pada babi itu atau daripada keturunannya adalah haram dimakan, termasuklah tulangnya, lemaknya, juranya dan lain-lain. Demikian pendapat keempat imam mazhab yang masyhur, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Demikian juga menurut mazhab Sya'fariyah, Syiah dan Ibadiyah. Namun di sana ada pandangan yang syaz, ganjil daripada sesetengah golongan Al-Zahiriyah yang berpendapat bahawa yang diharamkan hanya daging babi, bukan lemaknya, kerana Allah secara khusus dalam ayat-ayat tersebut menyatakan lam al-khinzir. Walaupun begitu, salah seorang pemuka mazhab al-Zahiri iaitu Al-Imam Abu Muhammad bin Sa'id bin Ham al-Andalusi menganggap babi itu najis sama ada seluruh atau sebahagian. Dengan erti kata lain, beliau juga bersetuju dengan jumhur bahawa apa sahaja daripada babi adalah haram. Seterusnya, mengapa daging babi diharamkan dalam Islam? Okey, hikmah diharamkan daging babi dalam Islam terutamanya kerana mengandungi cacing pita yang seringkali disanggah oleh para ahli kesihatan moden. Mereka mengatakan bahawa cacing tersebut mudah dihilangkan bahkan dengan teknik pemasakan yang paling sederhana. Pandangan ini sungguh menyesatkan kerana babi itu sendiri menjijikkan bagi orang yang bersih jiwanya. Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan sejak masa silam untuk waktu yang lama agar manusia mengetahui. Manusia kini baru mengenal sedikit bahayanya, yakni cacing pita. Namun demikian, jauh sebelum itu Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkannya. Mungkin sekarang orang menganggap bahawa peralatan masak moden telah mengalami kemajuan sehingga ada yang menerima kalau daging babi tidak lagi membahayakan dan bukan merupakan sumber ancaman bagi manusia.
Mereka lupa bahawa untuk mengatasi bahayanya cacing pita saja telah memakan waktu berabad-abad. Itu hanya untuk mengungkap satu penyakit saja. Siapa yang dapat menjamin bahawa di luar penyakit itu sudah tidak ada lagi bahaya yang terkandung dalam daging babi? Apakah tidak selayaknya syariat yang jauh lebih mendahului kemajuan pengetahuan manusia? Puluhan abad yang lalu kita percayai sepenuhnya semua keputusan diserahkan pada syariat. Kita menghalalkan apa yang dibolehkan dan menghindari apa yang dilarang. Syariat ini adalah dari Allah yang maha bijaksana dan maha mengetahui bentuk dan ciri-ciri segala makhluknya. Isi yang seterusnya akan disambung oleh Anik Zikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anik Zikri bin Azhari, memegang kad matrik 13 DKM 20 F1085. Dan sekarang saya akan menyambung apa yang disampaikan oleh Ahmad Afiq Safwan. Sekarang saya akan menyampaikan penemuan saintifik berkenaan bahayanya khinzir dalam perspektif sains, penyakit dan jangkitan daripada khinzir. Para pengkaji merumuskan terdapat lebih daripada 25 penyakit yang boleh dijangkiti dari khinzir. Di antaranya ialah anthrax, botulism, Brucella suis, cryptosporidiosis, entamoeba poleki, influenza, leptospirosis, pig bell, rabies, swine vesicular disease dan banyak lagi. Kajian yang dibuat mendapati antara penyakit-penyakit ini ada yang boleh membawa maut. Sebagai contoh, leptospirosis, ia boleh menyebabkan kerosakan hati dan buah pinggang. Sekarang saya akan memberikan antara sebab-sebab saintifik mengapa khinzir haram kepada manusia. Khinzir memakan semua benda termasuk benda-benda kotor. Khinzir adalah spesies haiwan yang makan segala benda yang boleh dimakan. Segalanya, antaranya termasuklah najis mereka sendiri, pertumbuhan darah pada badan khinzir lain, pelbagai jenis serangga, daging haiwan yang mereput dan minum air kencing sendiri. Badan khinzir menyerap toksin dengan baik. Berbanding haiwan-haiwan lain, daging khinzir menyerap toksin dengan lebih baik. Toksin-toksin ini akan masuk ke dalam daging dan membuatkan daging khinzir berbahaya untuk dimakan. Terdapat juga bakteria dan parasit berbahaya di dalam badan khinzir seperti Apterytuzun, Staphylococcus, Metastrongylus dan banyak lagi. Khinzir adalah satu-satunya mamalia yang tidak berpeluh, dan ini membuatkan toksin yang sepatutnya keluar melalui peluh kekal dalam badan khinzir dan bergabung bersama daging. Dan untuk menyejukkan badannya, khinzir akan berendam dalam lumpur. Khinzir atau babi sangat beracun dan tidak akan mati jika mereka cuba dibunuh menggunakan syringe, iaitu racun rumpai atau racun-racun yang lain. Badan khinzir tidak tergugat dengan racun ular. Penternak khinzir biasanya tidak risaukan kehadiran ular orok-orok, kerana walaupun dengan patukan beracun, ular ini tidak dapat membunuh khinzir yang sememangnya sudah beracun. Daging khinzir tidak selamat walaupun dimasak. Tidak ada suhu yang selamat untuk memasak daging khinzir bagi memastikan parasit dan bakteria dalam daging khinzir ini mati. Daging khinzir juga mempunyai terlalu banyak lemak. Lemak pada daging khinzir ini lebih banyak 2 kali ganda dari daging lembu, yang mana tidak baik untuk kesihatan. Khinzir tidak menghadam makanan dengan baik. Khinzir memerlukan masa yang lama untuk menghadam makanan kotor yang dimakan dan menjadi daging, berbanding lembu yang mempunyai 4 perut dan hadam dalam masa yang singkat. Khinzir adalah salah satu haiwan yang membawa penyakit. Sebanyak 30 jenis penyakit dibawa oleh khinzir dan sangat mudah untuk dipindahkan kepada manusia, seperti virus H1N1 walaupun dengan sentuhan pada bangkainya.
Daging khinzir juga boleh menyebabkan penyakit seperti kepialu, artritis, penyakit sendi, keradangan pada lapisan perut, multiple sclerosis iaitu ganggu pada dan otak, meningitis dan masalah empedu kekal. Disebabkan daging khinzir terlalu kotor dan beracun, terdapat saluran najis melalui kedua-dua belah kaki dengan lubang pada tapak kaki khinzir. Lubang-lubang ini mengeluarkan nanah dan kotoran yang tidak dapat melepasi sistem badan khinzir yang mana masuk ke dalam daging. Sekarang, saya akan memberikan kepada Muhammad Ani Afham untuk meneruskan video ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ani Afham bin Muhammad Arifin, pemegang kad matrik 13 DKM 20F 1118. Saya akan menceritakan tentang virus-virus baru keluaran khinzir. Dan yang kedua, penerangan dalam kaedah fiqh. Dan akhir sekali, kesimpulan. Jangkitan kuman virus influenza pada tahun 1918 telah membunuh lebih kurang 20 juta manusia di seluruh dunia. Ada yang menganggarkan mangsa-mangsanya yang sebenar berjumlah 40 juta orang. Alex Fano, pengarang buku dan merupakan pengarah Medical Research Modernization Committee, mengesahkan kuman-kuman virus dari khinzir mampu berubah dan menjadi lebih berbahaya dari semasa ke semasa. Pada tahun 1997 bulan Mac, ahli-ahli sains Britain melaporkan penemuan kuman yang berbahaya retrovirus PERV dari khinzir. Virus ini membiak di dalam tabung uji yang mempunyai sel-sel buah pinggang manusia dan ia merebak melalui cecair yang ada pada tubuh manusia. Dan ini menyebabkan ia mudah dijangkiti dan mudah menjangkiti orang lain. Pada bulan November 1997, Dr. Rovin dari Chester, London mengesahkan kewujudan virus PERV di dalam khinzir. Penemuan ini menyebabkan kerajaan British mengharamkan kesemua aktiviti pemindahan organ atau pembedahan dari khinzir kepada manusia. Pada bulan Ogos 1967, pakar-pakar sains dari Australia menemui satu lagi virus baru yang menjangkiti khinzir sebelum menyerang manusia. Ia amat berbahaya kepada manusia dan belum pernah ditemui sebelum ini dan dikenali sebagai virus Menager dari kumpulan virus Remiziovirus. Secara umumnya, sejak tahun 1997, ahli-ahli sains menemui beberapa kuman virus keluaran khinzir yang boleh menjangkiti manusia. Kuman-kuman ini belum pernah ditemui sebelum ini. Antaranya ialah porcine torovirus, porcine rotavirus, PRRS dan H3N2, swine flu virus. Penerangan kaedah fiqh bagi kemudaratan hendaklah dihilangkan dengan menolak kerosakan menjadi keutamaan daripada mengambil kebaikan, iaitu dalam kata lain mendahulukan tujuan dan menyingkirkan kemudaratan berbanding kebaikan. Ianya membenarkan sesuatu yang asalnya terlarang atau haram untuk dilaksanakan atau digunakan. Contohnya, ketiadaan sumber makanan selain daripada khinzir ketika mengalami darurat semasa sesat di dalam hutan. Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang setaraf dengannya. Pemakanan daging khinzir atas alasan biasa masih dihukumkan haram. Namun jika dimakan untuk menjadi sumber pemakanan yang terbaik setelah gagalnya pencarian sumber makanan yang lebih baik, maka pemakanan atau penggunaan itu dibenarkan syarak. Kesimpulannya, berdasarkan bukti penemuan saintifik mengenai bahayanya khinzir yang sebelum ini pernah menjadi haiwan domestik yang setara dengan lembu dan ayam.
kedatangan Islam telah mengubah perspektif manusia bahawa kita haruslah menjauhi perkara-perkara yang berkaitan dengan khinzir dari segi makanan ataupun perkara yang lain. Hal ini juga diperkukuhkan lagi dengan kajian sains yang juga membuktikan bahawa khinzir hanya memburukkan dan memudaratkan kesihatan manusia. Itu saja daripada kami sekumpulan. Sekian, terima kasih.